الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنت زكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Afan. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Alhamdulillah dapat sekali lagi saya Fazli dan juga masihlah bersama dengan anda di hari raya yang kedua untuk Aidiladha tahun ini. Alhamdulillah. Kan mungkin ada yang sekarang ni tengah makan lagi ketupat lemak rendang semalam punya kan? Masih ada lagi yang menyambung makan kan. Maklumlah kita masih lagi menyambut suasana hari raya Aidiladha pada kali ini. Walau bagaimanapun kan seperti tahun lepas kan kita menyambut hari raya Aidiladha bukan secara sebelumnya. Ya. Kita menyambut dalam suasana norma baru. Saya kira kita dah terbiasa praktikkan norma baru ni kan. Dan ini merupakan tahun yang kedua untuk kita meraihkan Aidiladha untuk tahun yang ini untuk tahun ini. Dan tadi di awalnya tadi kita dapat lihatlah sedikit sedutan sambutan umat Islam di seluruh dunia menyambut perayaan ini termasuk di Malaysia, dan mereka harus mematuhi segala peraturan SOP yang telah pun digariskan, yang telah pun ditetapkan. Tapi dalam pada kita melihat situasi norma baru ini, tapi keraiannya tetap sama sajalah sebenarnya. Kan, untuk kita nak meraihkan Hari Raya Korban ini adalah sudah pastinya kita tahu bahawa signifikannya hari raya ini adalah hari raya untuk kita berkorban. Kita dalam norma baharu ni masihlah kan, inilah yang dinamakan sebagai kita berkorban juga kan. Berkorban untuk ialah kita tidak boleh nak balik ke kampung kan. Sen Lalang tadi Lalang dah sebut pasal balik kampung ni kan. Inilah dia. Kita pun ada lihat juga tular juga kan. Betul. Yang kebelakangan ini ada juga cubaan-cubaan nak pulang ke kampung, dan seterusnya ada juga yang mencetuskan kluster-kluster baru dekat negeri pun ada juga kan. Itu pun ada juga. Sebab itu sekarang ni banyak lorong-lorong tikus yang ditutup dan dijalankan pemantauan yang sangat rapi untuk mengelak daripada individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini untuk pulang ke kampung. Ada yang menggunakan alasan surat miti untuk mencari alasan lah untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha bersama keluarga. Tapi kita perlu ingat dalam suasana sekarang ini kita perlu menjadi individu yang sangat bertanggungjawab. Kita perlu fikirkan bagaimana sekiranya kita pulang ke kampung dengan membawa virus tersebut dan seterusnya menjangkiti semua orang. Itulah yang kita tak nak terjadinya kluster balik kampung dan sebagainya. Betul, kita kena lihatlah ada beberapa keluarga yang tatkala Aidilfitri tempoh hari masihlah kan, saya percaya individu tersebut, beberapa keluarga itu amat menyesal sama sekali apabila mereka pulang ke kampung, seterusnya mencetuskan kluster baru dekat sana dan meragut nyawa orang tersayang. Itu yang kita tak mahukan ianya berlaku kembali untuk Aidiladha untuk kali ini. Tapi apapun, macam saya sebutkan tadi, hari raya tetap meriah. Betul. Masihlah beraya di pejabat. Masih lagi makanan semua ada lagi? Semua ada lagi, masih lagi semalam. Fazli macam mana? Ni sikitlah saya nak sentuh kan. Macam dalam pada kita ni nak mematuhi SOP, perayaan tetap diteruskan. Macam saya memang tak boleh balik kampung kan, tapi adat kejiranan itu diteruskan. Makanan-makanan contohnya macam lemang, ketupat, rendang, mereka letakkan di atas tembok rumah saya tu. Maksudnya di tembok rumah diletakkan makanan-makanan. Seterusnya bagi tahulah. Betul. Ambillah. Kami tetap juga bagi-bagilah, tukar-tukar menu-menu makanan. Itulah dia kita katakan bahawa walaupun kita ni berada dalam SOP, tapi menyantuni jiran itu tetap diteruskan. Betul. Itu yang paling penting sekali. Kan kita jangan lupakan adat istiadat kita dan juga kejiranan dalam masa yang sama kan, walaupun dalam pandemik ini. Okey. Apa yang menarik hari ini masihlah? Mengenai suasana Aidiladha semalam, tapi apa yang menarik hari ini, kita masih lagi bercakap mengenai Aidiladha, signifikannya mengenai pengorbanan, dan kita nak berkongsikan kepada penonton kita pada hari ini juga mengenai pengorbanan beberapa individu ini kan. Hari ini kami akan bawakan kepada anda beberapa individu yang pastinya membantu mereka ini yang memerlukan dalam suasana pandemik ketika ini. Dipastikan dalam suasana pandemik ini ramai yang terjejas sumber pendapatan dan sebagainya, dan ada individu yang mengambil inisiatif untuk melakukan sumbangan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Betul. Ini adalah salah satu daripada inisiatif yang amat digalakkan oleh umat Islam di seluruh dunia, saya percaya, dan mungkinlah ada di antara individu-individu yang sedikit mampulah masihlah kan untuk
memberikan sedikit bantuan kepada mereka yang memerlukan. Nanti kita akan bersama dengan 2 orang individu tersebut yang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tapi kita jangan lupa juga dalam pada kita membantu insan-insan yang memerlukan, kita perlu ingat bahawa bukan manusia sahaja yang perlu dibantu, tetapi ada lagi makhluk Tuhan yang lain yang perlu dibantu, dan antaranya kami akan bawakan juga kepada anda hari ini bagaimana individu ini membantu memberi makan kepada kucing-kucing di jalanan. Sebab kita tahu kan semasa tempoh PKP ni ramai individu yang membuang haiwan peliharaan mereka. Dan bagaimana nasib kucing-kucing ini? Nasib baik ada individu yang bertanggungjawab, yang berhati mulia, sudi membantu memberi makanan kepada kucing-kucing jalanan ini. Alhamdulillah kan. Nantilah kita akan bersama dengan individu tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang menarik akan kami kongsikan di Malaysia hari ini. Pada hari ini kita akan melihatlah antara ada negeri-negeri yang kita dah ada dah sebenarnya rangkuman itu. Contohnya di negeri Pulau Pinang, Kelantan dan juga Pahang. Kita nak lihat bagaimanakah agaknya mereka menjalankan proses penyembelihan. Sebab ada 2 negeri sahaja yang tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan ibadah korban tahun ini, iaitu di negeri Sarawak dan juga di negeri Sembilan. Dan kita lihatlah 3 negeri tersebut bagaimanakah proses yang dilakukan. Dan difahamkan mereka yang mana tidak boleh menyembelih ternakan tersebut di surau masjid, mereka ada juga menyembelih binatang tersebut di pusat ternakan veterina, dan juga ada ni di tahfiz. Di mat tahfiz pun ada juga. Nanti kita akan kongsikanlah butiran lanjut berkenaan dengannya. Pastikan anda kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Dan selain daripada itu, kita pun ada juga kabar daripada Tanah Suci Kota Mekah yang akan kami bawakan kepada anda. Kita nak mengetahui perkembangan di sana dan bagaimana. Dan selain daripada itu, kita juga ada artis undangan. Siapa? Hari ini, tak lain tak bukan, kita ada artis yang sekarang ni tengah keluarkan single baru, Sengsara. La ilaha illallah. Orang raya-raya dia sengsara pula. Dia sengsara, tak tahu kenapa dia sengsara hari raya ni. Nak tanya Kak Bahar nanti apa yang sengsara sangat Kak Bahar ni. Dan saya percaya bahawa ini adalah salah satu daripada naskah baru daripada Kai Bahar, dan setiap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Kai Bahar akan mendapat sambutan lah. Saya percaya. Sebab Kai Bahar ni dia orang Perlis. Orang Perlis. Perlis kan. Ramailah sebenarnya yang meminati gaya vokalnya, dan juga satu yang saya sendiri personally suka Kai Bahar ni, dia punya attitude lah. Attitude-nya yang tidak menyombong walaupun beliau humble walaupun dia berada di kelas yang tersendiri, masih lagi kekal humble. Itu yang saya suka dengan Kai Bahar. Betul. Dan selain daripada itu, pastinya kita akan memperincikan kepada anda semua mengenai statistik COVID-19 dan perkongsian menarik di Dada-Dada Akhbar untuk hari ini kepada anda semua. Okey. Seperti mana yang kita katakan tadi, kita nak lihatlah bagaimanakah agaknya sambutan Aidadah kali ini di 2 negeri ini dulu. Kalau tadi saya cakap ada 3 negeri kan, tapi kita nak lihat dulu antara negeri yang awal ni, kita nak lihat bagaimanakah sambutannya, iaitu di negeri Pahang dan Pulau Pinang dan juga Kelantan. Kelantan. Okey, silakan Boh. Di Kota Baru, Kelantan, ibadah korban sempena Aidiladha tetap dilakukan biarpun dalam suasana yang agak terbatas. Tinjauan Malaysia hari ini di beberapa lokasi sekitar Kota Baru mendapati aspek pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK untuk ibadah korban dipatuhi sepenuhnya oleh pihak penganjur. Hanya mereka yang diamanahkan untuk menjalankan ibadah korban sahaja hadir di tempat penyembelihan. Menurut Ketua Penyelaras Ibadah Korban Majlis Sultan Muhammad II Talipot Kota Baru, Muhammad Tabroni Nik Yusof, seramai 25 petugas terlibat untuk ibadah korban pada tahun ini dan dibahagikan kepada 3 sesi. Sebanyak 10 ekor lembu dikorban semalam dan hari ini dengan bilangan petugas bagi seekor lembu tidak melebihi 10 orang. Liput kita buat 10 ekor. Hari ini, hari raya pertama kita buat 5 ekor. Hari raya kedua kita buat 5 ekor. Kerana mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Daging korban yang telah siap dilapah diagihkan kepada wakil peserta atau dihantar ke rumah masing-masing oleh petugas yang telah diberi tanggungjawab. MAIK sebelum ini membenarkan pelaksanaan ibadah korban dibuat di Kelantan dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Proses penyembelihan haiwan korban dibenarkan dilaksanakan di Rumah Sembelihan Ruminan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV di Kota Baru, Machang dan Pasir Mas. Sementara itu, hanya 4 kaki tangan masjid dibenarkan untuk menunaikan solat sunat Aidiladha pada tahun ini.
dibenarkan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan hanya dengan 4 orang kaki tangan sahajalah pada pagi ini. Suasana hari tahun ni walaupun kita cuba menyambut dengan keadaan yang sederhana lah. Tapi yang penting apa kita buat apa yang sunnah. Dengan kerjasama diberikan, ia dapat memutuskan rantaian penularan COVID-19 sepenuhnya. Di Pulau Pinang pula, Masjid Jamik Syahid Yusof, Jalan Datuk Keramat Georgetown ini juga tidak ketinggalan melakukan ibadah korban dengan penekanan SOP yang ketat. Hanya 5 ekor lembu dan 5 ekor kambing sahaja bagi aktiviti korban dengan hanya membabitkan 25 orang peserta. Walaupun dengan SOP yang ditetapkan, kita boleh jalankan sehari sebanyak 5 ekor lembu dan juga 5 ekor kambing. Itu dia sedikit sebanyak kemeriahan sambutan ibadah korban pada tahun ini di negeri Pulau Pinang dan juga Kelantan yang pastinya dijalankan dengan SOP yang ketat. Betul. Dan difahamkan kepada mereka yang melanggar SOP di pusat penyembelihan ini, permit mereka juga akan ditarik balik. Jadi penting untuk kita sama-sama selain daripada menjaga SOP dan sebagainya. Ya, sekarang ini pun kita dalam berbaki 3 hari tasrik ni kan. Ibadah untuk penyembelihan tu masih lagi diteruskan. Contohnya tadi di Pulau Pinang dan juga di Kelantan. Pulau Pinang mereka membenarkan cuma satu hari 5 ekor sahaja ternakan yang bakal disembelih, dan kalau nak buat penyembelihan itu harus mendapat kelulusan daripada pejabat agama negeri masing-masing. Contohnya dekat Kelantan, ibadah korban dibolehkan. Cuma macam saya sebut tadi, 2 negeri saja tak boleh, iaitu Sarawak dan Negeri Sembilan. Tetapi di Kelantan untuk tahun ini mereka ni tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan ibadah solat Eid al-Adha di surau atau masjid. Cuma 4 kaki tangan sahaja yang dibenarkan. Tapi walaupun untuk kita nak melakukan solat sunat tu, semalam pun ramai di antara kita yang melakukannya di rumah. Alhamdulillah kan, walaupun tak pergi masjid atau surau. Okey, kita nak bawakan kepada anda semua seperti mana yang Marsila katakan tadi, kita nak dengarkanlah agaknya apa ceritanya kita punya saudara mara kita yang berada di Tanah Suci Kota Mekah. Alhamdulillah, salah seorang daripada kita punya warga negara kita ni daripada 263, beliau salah seorangnya yang berjaya untuk melakukan ibadah korban. Melakukan ibadah haji di sana. Betul. Beliau antara yang bertuah dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga secara keseluruhannya 60,000 jemaah haji pada tahun ini. Dan kita akan bersama dengan seorang jururawat iaitu Puan Nurjah Lelawati Saharudin yang merupakan jururawat di King Faisal Hospital and Research Centre di Jeddah. Sudah bersedia di panggilan sekarang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ke tu? Ni sekarang ni. Saya difahamkan dekat sana sekarang ni pukul 3 pagi Ya, betul. Terima kasihlah bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, ni Nurjah Lelawati, nak panggil apa ni? Macam-macam boleh panggil ni. Nurjah. Okey, silakan Marsila. Okey, Nurjah, difahamkan ini adalah kali pertama menunaikan ibadah haji. Ya, saya. Jadi bagaimana suasana pengalamannya menunaikan haji kali pertama dan dalam masa yang sama menunaikan haji pula dalam suasana pandemik COVID-19 ketika ini? Mungkin boleh kongsikan kepada kami. Pengalaman pertama mestilah kita berdebar, bercampur baur. Pertama kali kita kurang arif dengan apa yang kita perlu buat, apa proses yang kita perlu lalui. Dan dalam keadaan pandemik macam ni, tak seperti dulu yang boleh hadir kursus-kursus pre-haji. Jadi option yang kami ada ialah macam saya ikut kursus dengan Salam Haji. Dengan Ustaz Syahrudin, dengan Ustazah Salimah. Ya, Ustazah Salimah. So jadi dalam beberapa hari sebelum kami datang ke Mekah untuk menunaikan haji, kami ada beberapa kursus pre-haji. So jadi itu saja option yang kami ada.
Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Semua jemaah-jemaah pun tak ada masalah. Kalau ada apa-apa masalah di antara, kami ada Ustazah Salimah, alhamdulillah dia join dengan grup kami di sini. Kami ada syarikat Salimban, Malaysia ada beberapa syarikat, 100 lebih syarikat yang ditugaskan untuk kami boleh join under mereka. Okey. So dalam kemah kami, saya di hadapan kemah Mina sekarang, penempatan kami. So Kalau macam boleh kemah ni, kat belakang yang ada lampu raya ni, ada Salimban, Huzairi dan Azakirin. Okey. So, mereka macam di bawah satu bumbung. 3 company ni. Okey. Norja boleh tak kamera tu boleh tak kita bagikan paparan sikitlah untuk kami yang berada dekat sini, bagaimanakah situasinya sekarang tu yang kemah Norja sebutkan tadi. Boleh tak kita tukar kamera sikit, kita nak lihat kamera di belakang tu? Lihat suasana sekeliling di situ. Boleh. Okay, kita tengoklah. Kata orang nak mengubat sedikit kerinduan kalau misalnya kata kita ni dah pernah sampai dekat sana kan. Nak tengoklah bagaimana keadaan situasi tu. Bagaimana Norja? Tengok Norja, bagaimana keadaan di situ? Kita tak dapat pun tak apa. Saya nak pusing. Boleh tak? Flipkan kamera. Okey. So sekarang okey ni kemah kami. Okey. Dalam Puraya, sebab dekat sini orang-orang Arab selepas jemaah balik daripada Muzdalifah, malam tadi kami bermalam di Muzdalifah, jadi kami disambut dengan decoration yang masya-Allah. Jadi bila kami balik tu, hati kami seronok sangat. Sebab adalah suasana raya tu. Macam pagi raya dengan sambutan dengan decoration, dengan balloon kalau semalam, dengan makanan macam-macam. Okey. Meriah. Betul. Meriah yang masya-Allah, yang kita tak pernah terfikir macam ni rupanya. Yalah, seperti mana ya? Lampu pun dah meriah. Macam Dan yang dekat sini ada special yang saya nak tunjuk. apa dia? Nampak tak tu? Apa tu? Yang mana yang special tu? Kat mana? Yang kat depan sana tu. Di hujung tu ada zone C kan? Okey. Belakang zone C tu ialah tempat kita melontar jamrah. Dah dekat dah. Alhamdulillah. Jadi kami alhamdulillah kemah dekat sini. Kami jalan sikit, daki atas tu, itu ialah tempat melontar. Bertuah lah. Alhamdulillah Norja kan. Memang kata orang tu rezeki lah kan kita melakukan. Apa dia? Alhamdulillah. Ya, betul. Walaupun first time dalam keadaan macam ni, tapi sebenarnya memang sebenarnya haji yang istimewa. Betul. Walaupun kita melakukan haji dalam suasana pandemik ketika ini, apa kelebihannya sebenarnya tidak ramai orang bersesak-sesak dan untuk beribadat itu lebih mudah. Betul. Dan salah satu lagi mungkin Norjah boleh kongsikan juga, sebab yalah kalau sebelum ini kalau kita ingin melakukan ibadah haji ini antara syaratnya kita haruslah ada mahram kan. Tetapi untuk bagaimana Norjah boleh kongsikan tentang perkara ini, antara SOP-SOP yang baru ini? Adakah Norjah rasa berpuas hati, gembira atau bagaimana Norjah? Bagi kami, kami yang bertugas dekat sini, ada yang ada suami, ada yang, dan most antara kami memanglah datang sendiri, tak ada company. So jadi kerajaan Saudi Arabia dia melonggarkan, maksudnya dia faham kita datang, tapi kita datang under group. That's why kita under company, under syarikat-syarikat ni lah. Okey. Jadi ada syarikat-syarikat ni, jadi kita ikut grup mahramnya perempuan. Ikut grup, ikut kumpulan perempuan macam tu. Okey. Norja mungkin sedikitlah sebelum nak tanyalah harapan Norja kepada keluarga dan sebagainya. Kita nak tanya apa antara aktiviti Norja hari ini? Pukul apa tu nanti nak pergi melontar tu nanti? Hari ni. Ya, tak sabar. Semalam kami dah melontar di Jamrah Aqabah. Ya. Jadi hari ni hari Tashrik kan? Betul. 11 dengan 12. Jadi hari ni kita akan mula melontar 3 jamrah. Semalam kita pergi melontar di 1 jamrah Aqabah. Hari ni kita akan pergi melontar di 3 jamrah dekat depan tu. Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Okey. Untuk 2 hari ni dan esok. Sepatutnya 3 hari
Tapi kita bergantung kepada syarikat-syarikat ni yang dia benarkan kita bernafal awal atau bernafal tani. Okey, Jadi, Noja. macam syarikat yang saya ikut ni Ya. sampai esok saja. Okey. Sampai esok. Baik. Noja, mungkin Noja boleh ambil kesempatan ni ingin memberikan ucapan kepada mungkin keluarga, sahabat Nandai yang berada dekat Malaysia. Noja tahu tak? Noja ni satu sekolah dengan saya tahu dulu dekat Seksyen 16 Shah Alam. Bagi tahu. Kawan sekolah rupanya. Kawan sekolah. Noja, silakan Noja. Noja pun terkejut nampak. Okey, silakan Noja bagi ucapan. Ya, silakan. Awaknya buat dia terkejut pula. Ya, silakan. Betul lah terkejut. Tak perasan. Tak apa, nanti saya buka emas. Silakan Noja ucapan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf tak dapat beraya bersama kerana menunaikan ibadah haji. Kepada mak saya yang tercinta, adik-beradik di Puchong. Dan kepada saudara mara, sahabat handai, teman-teman mara yang mengenali, saya ucapkan selamat Hari Raya dan doakan kami selamat InsyaAllah. sampai habis ibadah. InsyaAllah doa-doa kami dimakbulkan dan insyaAllah kami semua dapat haji yang mabrur. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Itulah objektif utama. Dan kami sebenarnya saya nak kabarkan dekat P3 semua jemaah kami ni, saya jamin kami doakan mudah-mudahan COVID-19 ni diangkat daripada dunia ni. Amin. Dan terutama amin. dekat Ya Malaysia Rabbal sekarang Alamin. sangat crucial. Betul, Kami betul. minta, salah satu doa kami ialah minta, ya Allah tolong angkatlah, hapuskanlah daripada dunia ni. InsyaAllah. Ambillah Amin. balik. Allah, terima kasih banyak-banyak. Kami pun doakan semoga segala ibadah yang dilakukan Nojah mendapat haji yang mabrur kan. Semoga segalanya dipermudahkan dan kami pun doakan agar semuanya dipermudahkanlah urusan dekat sana dan semoga selamat balik Malaysia nanti. Amin. Okey. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, itu dia sedikit gambaran yang telah pun kami bawakan untuk anda semua keadaan situasi sebenar di Arab Saudi di mana untuk waktu sekarang ini seperti mana yang dikatakan kita berada di 3 hari tasrik ini kan. Jadi mereka akan melakukan berbaki 3 hari ini untuk mereka melakukan pelbagai ibadah dekat sana lah. Contohnya aktiviti melontar jamrah. Dekat tadi memang dekat sangatlah. Dekat sangat kan kawasannya kan, dan kita doakan supaya semua urusan jemaah-jemaah haji InsyaAllah. Malaysia Amin. dan seluruh dunia dipermudahkan pada tahun ini. Okey, seterusnya kita akan bawakan kepada anda semua. Tadi kita dah lihat bagaimanakah agaknya proses untuk kita melakukan korban di negeri Kelantan dan juga Pulau Pinang. Kita nak lihat dekat Pahang ini pula. Antara bezanya proses penyembelihan dilakukan berdekatan dengan pondok tahfiz yang telah pun mendapat kebenaran dan pemantauan daripada pihak veterina. Itu kelainannya Ya. negeri Pahang dan juga negeri-negeri lain. Jom kita saksikan visual ini. Okey. Sambutan Aidiladha kali ini diraih dengan keadaan yang sedikit berbeza berbanding tahun sebelumnya. Sungguh pun dalam situasi norma baharu, ibadah korban tetap dijalankan sebagai tuntutan agama bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan. Mengakui peka terhadap tanggungjawab sebagai pengerusi rukun tetangga Taman Jengka Mahkota Pahang, Hairul Nazrim Nazri, 44 tahun, berjaya menguruskan ibadah korban bersama 5 orang lagi ahli jawatankuasa. Sepanjang 3 tahun dia mengendali persatuan tersebut. Tahun ini sahaja sebanyak 34 ekor lembu dan 2 ekor kambing disembelih dengan ketetapan SOP yang dibenarkan. Kami telah membangunkan SOP yang sepatutnya yang telah ditetapkan oleh Jabatan Veterina dan MKN. Penyembelih kita hadkan hanya sekadar 6 orang saja di tapak penyembelihan dan semuanya telah di swab test dan kebanyakan AJK yang terlibat pada pagi ini telah divaksin, hampir 90% telah full 2 dos vaksin. Jadi insya-Allah kita akan dapat mengurangkan risiko jangkitan. Dan kita menghadkan penglibatan AJK di mana supaya kita dapat menjaga social distance.
Di dalam mengekang penularan wabak ini, daripada proses penyembelihan sehingga aktiviti melapah daging dilakukan di sebuah pusat peternakan berhampiran dengan sekolah tahfiz di Jalan Besar Jangka 11 dengan kawalan ketat oleh pihak veterina. Dengan pelaksanaan dan inisiatif seperti ini, diharapkan ia akan berterusan di samping menjadikan tempat ini sebagai hub halal penyembelihan yang terbaik dan bermanfaat untuk semua. Saya Baizul Razali dari Hospital Ketenteraan Kementerian ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada rakan-rakan yang tengah bertugas di DMZ Hospital Tuanku Mizan serta rakan-rakan yang sedang bekerja di Hospital Ketenteraan Kementerian. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan semoga dimudahkan segala urusan anda semua. Hai, saya ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada ibu dan ayah saya yang berada di Perak dan juga seluruh ahli keluarga saya di seluruh Malaysia dengan ucapan jaga diri, jaga kesihatan, semoga kita sama-sama dapat perangi pandemik COVID-19. Dan kepada frontliner, selamat bertugas, terima kasih kerana berjuang untuk Malaysia, anda adalah hero Malaysia. Selamat Hari Raya. Kepada semua frontliners, terutamanya kepada isteri saya Dr. Ili Shazana yang bertugas di COVID ICU PPUM. Terima kasih atas khidmat kalian, stay safe dan selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya, Mami. I have a present for you. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Selamat Hari Raya Aidiladha pada isteri saya Dr. Sofia Nazira binti Muhammad Irsan dan juga frontliners yang lain yang sedang bertugas di Hospital Besar. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada malang saya Jalia binti Mak Jani yang bertugas di KPJ Ampang Puteri. Selamat Hari Raya. Saya Muhammad Hadi Jubiatullah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada isteri saya yang bertugas di Hospital Besar Melaka dengan selamat bertugas dan tak lupa kepada semua barisan depan di seluruh Malaysia. Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua frontliner, khususnya Dr. Khadijatul Kubra Amiza dan Dr. Nargis Kamini Amiza yang bertugas di Hospital Alor Gajah Melaka. #3 Selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada ibu saya yang tercinta yang berada di Pening dan seluruh ahli keluarga saya. Semoga kita sama-sama dapat memerangi COVID-19. After 7 bulan dah tak jumpa, harapnya kita dapat berayalah sama-sama tahun hadapan. Stay home, stay safe semua. Salam sayang semua. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri juga untuk anda semua yang mana setia menyaksikan kami di Malaysia. Aidiladha. Aidiladha lah. Oi, rasa macam nak balik raya kan, tak dapat kan? Itu yang saya solo. Okey, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada anda semua yang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Tahu tak Masila, di sebalik kita nak menyambut Hari Raya ni, kita nak boleh saya sebutkan juga bahawa kesabaran adalah hikmah terbesar dalam pengorbanan. Dalam apa-apa pun kita kena bersabar, terus bersabar. Betul, kiranya macam kalau kita tak boleh balik beraya, itu antara kesabaran yang kita perlu lalui kan sebenarnya kan. Itu satu pengorbanan sebenarnya untuk kita dan sebagainya. Dan bagaimana pula kita bersabar, membantu mengeluarkan tenaga, wang ringgit, keringat dan sebagainya untuk membantu mereka yang memerlukan. Itu juga merupakan satu pengorbanan. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini, saya percaya bukan sahaja dulunya kalau kita mungkin lihatlah ada keluarga yang kita rasa macam keluarga ni serba-serbi cukup. Serba-serbi ada kan, dengan ada kereta, ada rumah kan. Tapi tak kala pandemik ini, saya percaya bukan sahaja golongan B40, M40, T20 pun terkesan
saya rasa T20 untuk waktu sekarang ini pun ada yang terkesan juga disebabkan mungkin mereka ni menjalankan perniagaan contohnya pelancongan, jual beli kereta dan sebagainya. Ianya juga sedikit sebanyak mengganggu juga untuk proses mereka ni meneruskan kelangsungan hidup mereka ini. Seperti mana yang kita bawakan pada hari ini, kita ada 2 orang individu ni kan yang banyak jugalah antara usahanya membantu mereka yang memerlukan. Jadi pun kita saksikan ini dia satu VT berkaitan dengan usaha dan pengorbanan rakyat Malaysia yang membantu mereka yang kurang bernasib baik. Jom kita saksikan. Objektif utama PKP 3.0 ini yang akan bermula malam ini ialah untuk tidak menggalakkan pergerakan orang ramai tanpa tujuan-tujuan yang mendesak. Pelaksanaan PKP dan PKPD bertujuan untuk membantras penularan wabak COVID-19 memberi impak yang besar terhadap rakyat di seluruh Malaysia, termasuk kehilangan kerja dan sumber pendapatan. Perkara ini menjurus kepada keprihatinan kerajaan, pihak NGO dan masyarakat amnya untuk turut sama menghulurkan bantuan daripada segi kewangan, keperluan dan makanan. Dengan slogan Kita Jaga Kita, di sebalik semua ini, ramai individu yang tampil ke hadapan membantu golongan yang kurang bernasib baik berkongsi rezeki tanpa mengira bangsa dan agama. Usaha dan pengorbanan yang dilakukan pastinya membawa kebaikan kepada semua pihak, sedikit sebanyak membantu meringankan beban mereka yang terkesan. #KitaJagaKita, perpaduan terbina. Baik, itu dia sedikit visual yang kami paparkan mengenai usaha dan juga pengorbanan rakyat Malaysia dalam membantu mereka yang memerlukan. Pastinya setiap lapisan masyarakat kan terjejas ekoran daripada pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan 2 orang individu yang sangat-sangatlah bermurah hati kan, di mana mereka ni banyak sangatlah membantu mereka yang memerlukan ini. Kita terus saja bersama dengan Saiful Nizam Muhammad Sarid yang kini berada di Subang, dan di atasnya kita bersama dengan ni kawan saya ni, Nur Inora Putri Nur Zaini di Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum kedua-duanya. Apa khabar, sihat? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, ceria je tengok Saiful hari ni. Okey, hari ni bagaimana hari ni? Tak ada ke proses-proses untuk pemberian-pemberian mereka yang memerlukan ni hari ni? Nora, ada tak hari ni? Hari ni tak ada. InsyaAllah akan bersambung hari Jumaat, insyaAllah. Okey, Saiful pula? Hari ni ada sebab kawasan saya ni, Subang Jaya ni berbilang kaum kan. So hari ni ada 5 Cina akan minta bantuan daripada saya sebab diorang ni terkesan kan. Sebab diorang ni kan, diorang ada macam yang orang yang tolong jaga tau, macam in charge. So dia akan get back kat saya, bagi tahu berapa yang diperlukan, so dia akan handle. Okey, selalunya dalam sehari tu berapa banyak sumbangan yang disalurkan kepada golongan yang memerlukan ni? Cik Saiful. Cik Saiful lah. So, Marsila dengan Fazli. Biasanya setiap hari saya allocate dulu, awal-awal dulu 10 sehari. So sekarang ni dia jadi sehingga 20 sehari. So sebabkan kes meninggi, so saya buat hari Selasa dengan Jumaat. So by the time Selasa dan Jumaat, kalau ada hari-hari lain yang juga diorang minta sumbangan yang urgent, saya akan bantulah. So basically diorang akan datang ke rumah ataupun tempat yang saya tetapkan lah untuk hantar. Kiranya maksud dia sentiasa bersiap sedia lah. Sentiasa. Wow, ini macam polis juga ni kan. Okey, Puan Nora. Seperti mana umum dah pun mengetahui bahawa Puan Nora ni memang salah seorang daripada usahawan jugalah kan, yang banyak jugalah membantu mereka yang memerlukan. Kalau dilihat dari segi dekat Instagram Puan Nora pun banyak juga membantu, bukan sahaja bantuan-bantuan dari segi makanan, kadang-kadang support juga ada gerai-gerai apa semua tu dia beli apa semua makanan kat situ, dia sedekah kepada orang ramai. Tapi kita nak tahulah di sebalik pemberian-pemberian segala bentuk makanan, sumbangan ini kan, mungkin ada satu cerita yang boleh dikongsikan bersama kami di MHI. Bagaimanakah rasa macam terdetik lah untuk membantu orang ramai tak kala pandemik ini, Puan Nora? Actually Nora dah memang Nora buat sumbangan ni daripada first PKP lagi. Tapi kita buat macam by project, by campaign kan. So baru-baru ni yang paling terkesan adalah ada salah seorang individu contact Nora. Dia before this memang kira dalam golongan M40 lah kan.
So and then dia boleh boleh beli diaper, susu sebelum ni kan. So yang the recent PKP ni PKP 3 affected. So susu untuk anak tak ada, diapers untuk anak tak ada. So that's why masa 2 weeks sebelum tu terdetik mana kena buat juga. Apa-apa pun kita kena sediakan susu dengan diapers lamping untuk anak-anak ni kan. So that's why hari tu Nora start buat, first day buat 30 pampers, tapi Nora fokuskan untuk area Setia Alam, Meru, Bandar Bukit Raja dengan berdekatan saja, sebab itu yang orang mampu at the moment kan, yang boleh distribute. Sebab yelah kita nak rentas pun susah apa semua kan. So dalam 1 minggu tu kita orang dapat bagi nak dekat dalam 800-900 packs pampers dan susu dalam minggu tu sahaja. Okay. So time tu Nora fikir macam okay, apa-apa pun kita tak boleh nak biar anak-anak kita tak ada susu, tak ada diapers. So sekarang ni bukan hanya golongan yang kita tahu asalnya susah, yang golongan T20, M40 pun dah susah sekarang ni. Betul. So that's why I did the initiative lah untuk tolong yang berdekatan ni, especially jiran-jiran kan. Betul. Saya kira satu inisiatif yang sangat mulia yang dilakukan kan, membantu mereka yang betul-betul memerlukan daripada B40, M40 sehinggalah kepada T20. Baik, Puan Nora, pastinya dalam melakukan aktiviti-aktiviti kebajikan seperti ini kan, ada kekangan dan juga cabarannya. Kalau boleh kongsikan sedikit kepada kami kan, di Malaysia hari ini apa antara cabaran dan juga kekangan yang dihadapi ketika mengagihkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan ni? Okay, cabaran of course yelah sekarang bila kes makin naik, kita kena jaga SOP. And then bila saya arrange runner pun memang tak boleh ramai-ramai runner kan. So at least satu runner yang boleh allocate, satu atau dua runner yang saya allocate untuk hantar on that day saja. Sebab tu saya tak boleh satu hari buat lebih daripada 100 kan. Sebab memang kita tak boleh nak jumpa ramai. So saya rasa kekangan for me itu je lah sekarang, sebab kita tak boleh nak rentas. Betul. Tak boleh nak directly bagi kan. Sebab usually saya suka pergi directly jumpa. I mean, bukanlah jumpa means saya suka mendengar cerita diorang. So sekarang tak boleh kan. So saya rasa macam I can do more, I boleh tolong banyak lagi, tapi itu kekangan saya lah at the moment sekarang ni. Okey, Cik Saiful pula. Cik Saiful dah banyak kali juga membantu mereka untuk mendapatkan pelbagai sumbangan-sumbangan yang mereka mahukan kan. Ada juga terbaca baru-baru ini di mana mereka yang mendapat sumbangan ini, Cik Saiful, ada di antara mereka ni yang seperti macam demand. Mereka ni dah dapat bantuan-bantuan ini tetapi mereka kata tak cukup. Ataupun mereka dapat bantuan, mereka kata kenapa bagi macam ni? Saya nak yang ni kan. Bagaimana Cik Saiful melihat orang yang menerima sumbangan itu macam tidak berterima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan ini, Cik Saiful? Okay, so basically kan dekat area Subang Jaya ni apa yang saya nampak tak adalah kes yang digambarkan macam dalam Facebook tu. So biasanya diorang yang minta ni memang betul-betul diorang memerlukan. So keperluan asas tu bagi mereka cukup dari segi pampers, susu kan, beras, tepung, susu baby, gula, garam, ni ada keperluan asas. Memang cukuplah untuk dipakai sepanjang PKP ni habis kan. So saya yang meminta lebih tu mungkin yalah, kita tak jangka keadaan ni dah terjadi macam ni kan. Betul. So benda pun dah jadi macam ni, mungkin diorang terkejut. So diorang dah terbiasa dengan keadaan yang senang. So mungkin kita akan cubalah bantu yang terbaik dari segi keperluan asas juga kan. Okey. Ada pula macam ada penerima semangat, diberi semangat kepada saya, diorang bagi ekstra, contoh kan, contoh macam air kok lah kan, benda-benda yang additional kan. Okay, macam contoh ubatan pun dia ada bagi tambahan. Itulah seperti berikutlah. Okey, baik. Kalau Encik Syaful sendiri kan, bagaimana pengagihan itu dilakukan kepada golongan yang memerlukan? Adakah melakukan tapisan ataupun tidak kira mereka yang memerlukan ataupun yang benar-benar memerlukan ataupun sebenarnya tak memerlukan pun terus juga diberi bantuan? Okey, Marsila, berkenaan dengan tapisan, biasanya diorang akan WhatsApp saya ataupun call saya sebab saya ada posting berkenaan dengan bantuan ni di dalam grup Facebook USJ Subang Jaya. So saya ada post dalam 3 grup. So basically diorang akan message saya. So saya saya sebab queue banyak, saya tak akan bagi on spot.
So bila tak bagi on the spot dalam 2-3 hari saya akan bagi. So saya akan message satu persatu lah. As for now pun kan, yang pending yang nak bagi pun banyak, lebih daripada 100 orang. So saya terpaksa sort satu persatu lah. Memang ambil masa sangat banyak. So bagi saya, siapa yang nak ambil 2 kali tu ikut keperluan. Kadang-kadang diorang ni ada anak ramai. Even yang 1 sekali pun ada. So saya nak saya buat sesi tanya dengan diorang kan, bukan interview lah, just tanya kenapa ambil ekstra. Diorang cakap diorang betul memerlukan sebab kebanyakan ni kerja harian. Bila kerja harian macam construction, kontraktor yang buat renovation, bila tak ada gaji, tak ada duit, diorang tak makan. So anak-anak, even saya ada bagi cash kat diorang untuk beli pampers, ibu mengandung, diorang nak pergi buat check up, naik Grab semua kan. Sebab tu ni kan yang dah ada keluarga yang kita risaukan, itulah dia yang ada anak ramai apa semua kan, lampin pakai buang, susu itu yang mereka sangat-sangat memerlukan lah. Puan Nora, sikitlah saya nak tanya kepada Puan Nora. Puan Nora banyak kan membantu mereka ini. Saya nak tanyalah, apa antara kepuasan yang Puan Nora dapat apabila kita dah membantu orang? Ada orang cakap bahawa yalah, dalam Islam pun dah bagi tahu kat kita, andai kata kalau kita ni ada rezeki lebih, kita bagi rezeki kita tu sedikit ke orang, kita dapat lagi pulangan rezeki yang banyak, alhamdulillah kan. Kepuasan Puan Nora apabila dah memberikan pelbagai bentuk bantuan kepada orang ramai ini. Silakan Puan Nora. Macam mana? Dia macam lepas, contoh pagi tu kita dah arrange for delivery apa semua, kita dah hantar. Masa kita nak hantar tu banyak barang kan. Lepas tu bila dah habis tu, saya tak tahu nak explain. Dia macam lepas dah settle, semua dapat barang, runner pun cakap dah hantar barang. Macam malam tu tidur tu rasa macam lega tau, macam satu beban tu macam lift-off. Macam so macam if kita, for me lah saya rasa macam tu. Cik Saiful pun mungkin rasa macam tu. Dia rasa macam lega sebab kita dapat tolong. Sebab hari tu ada satu hari tu saya tak dapat tolong sebab the first day of PKP saya rasa anxiety. Saya rasa berdebar-debar macam kita kena tolong ni tapi tak boleh. So lepas tu the next day saya buat, dan saya rasa lega. Itu maknanya saya rasa kiranya tanggungjawab kita lah yang perlu dilunaskan kan sebagai ingin membantu mereka yang memerlukan. Baik Puan Nora, mungkin sedikit boleh kongsikan kepada kami dan juga keluarga di rumah kan ucapan raya sempena Aidiladha hari ini. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family saya di Kelang, dan juga ayah saya dia dekat seberang Perak Utara sekarang. Dia ketua polis kat sana. Saya dah lama gila tak jumpa dia. So saya harapkan selamat hari kepada dia dan semoga dia sihat selamat. Dia pun hari-hari keluar kan. So kita pun nak risau. So lepas kita tahulah dia as frontliner, dia pengorbanan. Betul, itu salah satu pengorbanan. Puan Nora boleh kongsikan Instagram untuk mereka yang mungkin ingin bantuan daripada Puan Nora, silakan. Boleh. Saya dalam waktu PKP ni saya buat seminggu 2 kali sekarang. Seminggu 2 kali. So boleh tengok ID saya Nur Inora, NOORA. So nanti saya akan inform lah bila ada the next punya tu. Baik. Encik Saiful pula, sedikit ucapan dan juga bagaimana caranya untuk mereka mendapatkan bantuan daripada Encik Saiful. Silakan secara ringkasnya. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. So tahun ni memang kami semua beraya sederhana lah kan. Sebab saya tengok sehari sebelum saya bagi duit dapat terima mesej kan, Cik Nizam tolonglah bantu saya dan nak raya ni, orang ni tak cukup. Saya macam tahun ni tak perlu nak bermewah, cukup sekadar ada je, makan lemak dan rendang pun dah cukup. So terima kasih dekat bapa saya Muhammad Syarif, dia banyak bantu saya, dan juga tim saya juga yang banyak involved dalam benda ni. Kalau saya seorang pun tak jadi. Betul. So Facebook saya Saiful Nizam. Nizam, ataupun boleh dia ada jarak sikit page saya Fin Valley, sebab kata Saiful Nizam ni kan ramai sangat kan. Type semua keluar kan. Fin Valley ni nama agensi saya lah. Nama Instagram saya Nizam_Fin Valley, FINVALET. So saya nak beritahu siapa yang perlukan sumbangan di area Subang Jaya dan kawasan berdekatan ni boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan arrangekan yang terbaik lah untuk siapa yang memerlukan.
Terima kasihlah kepada anda berdua. Saya mewakili mereka yang mendapat bantuan daripada kalian berdua, mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih sikit sebanyak dapat meringankan beban mereka semua. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Saiful dan Puan Nora. Terima kasih. Stay safe. Ya, Assalamualaikum. Okey. Itu kan mungkin kepada yang memerlukan bantuan ketika ini kan mereka boleh menghubungi Puan Nora dan juga Encik Saiful untuk mendapatkan bantuan jika berada di kawasan berdekatan mereka lah. Bukannya macam Masilah sebut tadi, bukan sahaja kita sebagai manusia sahaja yang memerlukan bantuan sokongan, haiwan peliharaan pun sama juga. Contohnya macam kucing kan, anjing jalanan ke apa semua kan. Kalau kita lihat kesian kan, kalau kita lihat terbiar, kurus, tak ada orang bagi makan kan. Jom kita saksikan satu bikisan yang kami sediakan, bagaimanakah caranya untuk kita menyantuni haiwan jalanan. Jom kita saksikan. Perwatakannya yang pemalu dan hanya bekerja sebagai tukang cuci di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Anfalazi Anwar, 30 tahun, antara ribuan individu yang cukup prihatin terhadap haiwan-haiwan jalanan. Kisahnya tular dan mendapat perhatian ramai kerana hampir setiap hari dia memberi makanan kepada kucing, anjing, burung dan ayam. Amalan ini bermula daripada ibunya sejak tahun 2013 lagi. Namun, selepas ibunya jatuh sakit, dia meneruskan usaha dan niat murni tersebut. Lebih istimewa, ada makanan yang diberikan kepada haiwan jalanan ini dimasak oleh ibunya sendiri. Bagi mereka, berkongsi rezeki bukanlah hanya sesama insan, malah kepada haiwan kesayangan ramai. Betul tu, berkongsi rezeki bukan sahaja sesama insan, malah kepada haiwan kesayangan Nabi juga, iaitu kucing. Itu antara salah satu inisiatif ataupun sifat yang sangat mulia yang dilakukan oleh tetamu kita ini, iaitu Puan Anfalazi Anwar yang berada di Pulau Pinang. Encik Anfalazi. Encik, maafkan saya. Okey, Assalamualaikum, Cik Anfalazi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya. Apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Baik. Baik, sihat. Alhamdulillah. Okey, kita agak kami semua ni penonton MHR pun nak tahu ni kan. Kalau sebelum ni kita dah bawakan untuk nak bantu orang. Ini duk bantu kucing-kucing yang ada kat jalanan ni kan. Mungkin ada sedikit kisah yang menyebabkan Cik Anfalazi ni suka sangat kucing-kucing yang berada kat jalanan, bawa balik rumah, jaga apa semua, bagi makan ni. Boleh cerita sikit bagaimanakah perjalanan cintakan haiwan ini, Cik Anfalazi? Okay. Saya mula sebab waktu pertama masa mula-mula buat tu kan, rasa simpati, kucing kat luar rasa simpati. Tengok lasik kucing kan, rasa simpati lah. Jadi setiap hari memang saya bukan bagi makan lah. Okey. Kan tak pernah. Setiap hari memang bagi makan. Okey. Dan mula pada ibu saya minta tolong. Okey. Saya bagi makan pada ibu saya mula. Okey, maknanya daripada ibu yang selalu memberi makan kepada kucing, seterusnya Encik Anfalazi pun terus meneruskan kata orang tu tradisi lah, amalan memberi makan kepada kucing tu lah. Betul. Okey, jadi selain daripada beri makan kepada kucing jalanan, adakah Encik Anfalazi memberi juga bantuan dari segi perubatan, bawa kucing pergi vet dan sebagainya? Sekali semua. Makanan, perubatan semua sekali lah. Okey. Kalau orang yang mana, yelah kalau kita ni orang biasa kan, bagi makan kucing apa semua ni, tak apalah bagi duk makan kucing. Tapi yang macam perubatan tu, datang mana kan, belajar di mana nak belajar nak ubat apa semua ni, ke hantar ke klinik haiwan ke atau macam mana, Anfalazi? Kalau perubatan kalau kata yang macam berat tu kena bawa veterina lah. Lalu akan buka macam dana kan, untuk semangat tu kan. Itu saya guna untuk kucing-kucing tu pergi veterina lah. Okey, maksudnya kalau ada kucing-kucing yang memerlukan bantuan rawatan dan sebagainya, post dekat Facebook dan sebagainya lah. Ya, betul. Okey, setakat ni dah berapa banyak, kalau ingatlah, kalau boleh dikira, kucing-kucing yang diberi makanan tu setiap hari? Selama ni ke pun atau sekarang ni? Selama ni ke, sekarang ke? Selama ni kena 1,000. Oh, banyak. Sekarang ni kena 100 lebih lah. Sehari 100 lebih lah? 100 lebih. Okey. Dekat rumah tu ada ke buat macam mini zoo ke untuk menjaga haiwan-haiwan ni? Ada ke, tapi semua lepas dari rumah tu lah. Saya
kan rumah pun sewa. Okey. Kami lepas asingkan yang sakit, lepas tu yang lain pun lepas lah. Pergi main kat depan rumah ke apa kan. Buat macam tu lah. Okey. Maknanya kucing-kucing yang diambil tu dibawa balik ke rumah. Ada yang dibawa balik ke rumah tapi ada yang dibiarkan dan diberi makan sahajalah. Pernah tak terjadi macam, yelah kadang-kadang bila kita duduk di kawasan rumah sewa dan sebagainya, kita berada pada kawasan kejiranan. Pastinya ada kan jiran yang mungkin komplain dan sebagainya. Ada pernah tak mengalami situasi macam tu? Alhamdulillah kalau kat rumah tu tak ada jiran rumah okey. Semua okey lah, semua suka kucing? Rumah dekat tu. Jiran rumah belah kucing. Kadang-kadang depan tu kucing jiran main rumah saya, kucing saya pergi rumah jiran. Itu lah. Cik Falazi, mungkin kita boleh bagi tahu dekat penonton MHI sebab ada yang mengatakan bahawa kalau kita nampak kucing kat jalanan ke apa-apa, kita bukan simply boleh bagi kucing ni makan tau. Contohlah yang saya dengar, ada setengah kucing tak boleh diberi makan ikan pari. Kalau bagi ikan pari nanti sopak lah apa dan sebagainya kan. Macam mana penjagaan kucing yang bagus untuk pemahaman kita sekarang ini, Cik Falazi? Kalau macam kucing ni kita jaga kebersihan dia lah. Sama sebab kucing ni kebersihan dia kena jaga lah. Dia kita bagi makan tu kan, lapik. Tak tengok lah macam mana, tapi kena bersih sebab kucing sensitif. Tak boleh skip. Ya, memang sakit. Biasa kucing jalanan ni kita bagi makan apa ni? Macam saya bagi makan ikan. Ikan segar lah? Ikan. Makan grapefruit lantin tu. Kita ayam. Ayam tu rebus dengan nasi. Ayam tu untuk anjing sekali. Okey, kalau macam kita faham kalau nak beli makanan kucing ni bukannya murah tau. Sebab tadi Encik Falazi kata dalam sehari tu 100 ekor kucing diberi makan. 100 ekor kucing tu kalau walaupun seekor dua kucing kita nak bagi makan, kos tu dah banyak. 100 ekor tu lagi banyak kos. Macam mana menampung kos perbelanjaan beri makan kepada kucing-kucing tu? Contohnya saya guna duit gaji saya, waktu kerja gaji semua saya guna untuk kucing lah. Okey. Tak cukup saya minta adik. Tak cukup ingat baru saya buka sumbangan kan. Untuk beli makanan kucing ni. Sebab sekarang ni kos memang tinggi daripada sebelum ni. Okey. Jadi pandai. Anggaran kos berapa kalau misalnya kata nak membela kucing? Nak memberi makan lah. Satu hari berapa kosnya? Kalau makanan tu saya dalam 240 lah. Sehari? Sehari untuk makan lah, tak masuk rawatan. Wow. Okey, sehari lebih kurang 200 kalau konsisten sebulan kat 6,000 apa semua kan. Banyak juga tu kan. Dan contohlah ada di antara penggemar kucing, pencinta kucing ataupun haiwan jalanan ni, bagaimana cara untuk mereka macam nak tolong juga, nak support Encik Falazi untuk memberikan sumbangan ke apa-apa bentuk bantuan? Macam mana? Boleh lah, boleh PM Facebook saya, Anko Yoko. Apa dia? Anko Yoko, Facebook, FB saya. Okey. Anko Yoko, ejennya macam mana? Tang nak ages tak pula. Alamak. Tapi yang kita dengar tadi Anko Yoko. Nanti kita cari. Mungkinlah kita boleh type kan, cari-cari kalau jumpa itulah akaun Facebook Encik An Falazi. Itu saya rasa kucing kat situ dia dah cakar-cakar dekat. Saya rasa saya ada terjumpa tahu Facebook Encik An Falazi dekat Facebook lah. Nama An Falazi? Bukan nama An Falazi. Yoko apa? An Yoko. Okey, nanti kita cari, kita kongsikan dekat Facebook nanti. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Encik An Falazi Anwar yang kini berada di Bukit Mentajam. Ada lagi? Okey. Masih ada lagi. Okey. Boleh eja lah sekarang ni. Eja, cepat. Facebooknya. Facebook apa Facebook? Eja. Encik An Falazi? Ya. Boleh tak eja Facebook Encik An Falazi? Ya. Ya. AN KOYOKO. ANKOYOKO. Baik. Okey, terima kasih. Okey, jadi kepada anda pencinta haiwan yang berada dekat sekitar Pulau Pinang ke utara lah ataupun seluruh Malaysia, boleh hubungi Encik An Falazi di Facebooknya Anko Yoko untuk mungkin kita sama-sama nak meringankan beban beliau yang mengeluarkan begitu banyak perbelanjaan untuk memberi haiwan-haiwan ini makanan. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan artis Kai Bahar. Jadi anda jangan ke mana-mana. Okey.
Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Salam Aidiladha bersama dengan saya Fazli dan Masila. Okey, kita nak lihatlah agaknya bagaimanakah sambutan perayaan Aidiladha secara global lah di seluruh dunia. Mari sama-sama kita saksikan dahulu. Okey, jom. Sambutan Aidiladha diraikan dalam suasana serba sederhana seantero dunia. Situasi berbeza dapat dilihat di setiap negara yang menuntut pengorbanan dan kepatuhan rakyat dalam usaha melawan pandemik COVID-19 ini. Meskipun dalam norma baharu, ia tetap membawa makna besar sebuah pengorbanan dan tanda kesyukuran umat Islam seluruh dunia. Itu dia sedikit rangkuman bagaimana sambutan Hari Raya Aidiladha diraikan di seluruh dunia, dan seperti juga di Malaysia sambutan Aidiladha dirayakan dengan suasana norma baru dan pastinya pelbagai SOP yang dipatuhi oleh negara masing-masing. Betul. Okey, kita nak lihatlah agaknya bagaimanakah cara untuk kita melakukan ibadah korban di negeri Johor. Okey, jadi pagi ini kita bertuah, kita terus saja bersama dengan Datuk Yahya Ahmad, Mufti Negeri Johor yang telah pun berada di talian video sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Okey, kita cuba untuk menghubungi Datuk Yahya Ahmad, dan difahamkan dekat Johor proses untuk mereka melakukan ibadah korban ini dibolehkan. Betul. Cuma ianya boleh dilakukan di tempat-tempat proses penyembelihan swasta maupun kerajaan. Betul, dan juga terdapat beberapa pusat penyembelihan yang dibenarkan untuk melakukan aktiviti penyembelihan ini. Baik, sekarang kalau sudah bersedia di talian, kita akan terus bersama dengan Datuk Yahya Ahmad yang merupakan Mufti Negeri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiladha, Datuk. Sama-sama, selamat berkorban. Mungkin kita boleh sentuh permulaannya tentang proses ibadah korban di negeri Johor. Difahamkan Datuk pun semalam turut serta untuk menyertai ibadah korban dekat Pekan Nanas, tak silap saya. Boleh ceritakan momen tu, Datuk, sebagai permulaannya? Jadi, alhamdulillah pada tahun ini kebetulan kita menghadapi PKP COVID-19 ini. Jadi bagi negeri Johor telah pun menghadkan penyembelihan ibadah korban hanya dibuat di pusat-pusat penyembelihan yang ada di bawah perlesenan Jabatan Veterina. Jadi kalau sebelum daripada ini kita buat di masjid-masjid dan pelbagai permis, tapi tahun ini berbeza sedikit. Dan alhamdulillah semalam saya telah dapat sama-sama juga dengan majlis korban di Pekan Nanas yang kebetulan pada hari semalam kita menyempurnakan ibadah korban yang telah diamanahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri. Jadi saya telah pergi ke sana dan berpeluang jugalah untuk menyembelih korban tersebut. Baik, Datuk, kalau macam tahun lalu kan ibadah korban ini melibatkan masjid yang pastinya mempunyai tempat penyembelihan, tapi pada tahun ini ianya berbeza. Jadi adakah dengan perbezaan ini memudahkan pelaksanaan ibadah korban dijalankan, Datuk? Bagaimana? Ya, betul. Kalau kita lihat sebelum daripada ni ibadah korban ni dibuat di masjid-masjid yang mana Jawatankuasa Masjid telah berperanan untuk mengumpulkan dana-dana daripada ahli karya untuk mereka menyembelih
korban di masjid sendiri. Sebab kalau kita lihat dari segi syariat, korban itu sunatnya diperlihatkan ibadah sembelihan itu kepada mereka-mereka yang berkorban. Jadi saban tahun masjid-masjid pada hari raya Aidil Adha ini meriahlah apabila ramai yang datang ke masjid untuk menyaksikan ibadah korban, dan mereka-mereka yang mendapat daging-daging korban juga akan diberi nagihan di masjid. Tetapi pada tahun ini kita hanya membenarkan buat di pusat-pusat sembelihan bagaimana saya sebutkan tadi. Tetapi alhamdulillah kita dapat pengalaman yang baru, yang mana ianya lebih tersusun dan lebih selamat serta dari segi kesihatan, dan juga kalau lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang pandemik COVID-19 ini, kita nak mengelakkan daripada jangkitan yang kita tidak tahu kan, kemungkinan itu boleh berlaku. Jadi sebab itulah kita buat begitu, dan saya ingat semua berjalan lancar apabila semua sekali kita buat di pusat-pusat penyembelihan, dari segi menyembelih, melapah, sampailah kepada memotong dan juga membungkus. Jadi jawatankuasa hanya hantarkan ke pusat-pusat penyembelihan, pusat penyembelihan akan menyempurnakan semuanya, kemudian setelah dibungkus, dipacking, dihantar ke masjid ataupun jawatankuasa masjid akan mengambilnya, kemudian mereka akan hantar terus ke rumah-rumah penerima-penerima di karya yang berkenaan. Jadi lebih tersusunlah, maknanya mereka tidak perlu lagi untuk keluar daripada rumah. Kita sedang PKP, ahli jawatankuasa masjid yang berkenaan yang akan mengagihkan sendiri ke rumah apabila mereka menerima daripada pusat-pusat penyembelihan. Jadi prosesnya berjalan dengan cepat kan, dan juga lancar lah. Betul. Kan, ya, teratur, lancar dan tidak sibuk lah. Mana-mana tempat kita lihat memang keadaan kita bataskan hanya 25 orang saja di rumah-rumah sembelihan itu, mereka yang menguruskan. Kemudian selesai, masjid-masjid akan mengambil. Jadi di negeri Johor kita ada 178 pusat penyembelihan, dan kita ada masjid lebih kurang dalam 900 buah masjid. Jadi 178 itu saya ingat boleh menampung sebenarnya keperluan masjid-masjid. Jadi tiap-tiap daerah kita ada pusat-pusat penyembelihan, sama ada pusat sembelihan bawah veterina sendiri ataupun pusat sembelihan swasta, dan juga pusat sembelihan yang telah diberi lesen sementara oleh veterina. Jadi masjid-masjid memang boleh mengantar dan mereka akan dijadualkan. Contohnya masjid ni pukul berapa, bila masa sembelihan mereka akan hantar lembu-lembu tu di situ. Kemudian bila siap mereka akan mengambil bungkusan-bungkusan itu untuk diagihkan kepada ahli karya. Alhamdulillah nampaknya ada hikmahnya. Dan lebih tersusun dan juga tidak melibatkan banyak pelibatan orang ramai. Daripada proses menyembelih, membungkus dan juga pemberian semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Datuk, alhamdulillah. Kalau tadi Datuk ada kongsikan seramai 25 petugas yang melakukan proses daripada awal sehingga akhir itu. Nak tahulah berapa jumlah ekor haiwan ternakan yang dikorbankan di negeri Johor? Sebab ada negeri-negeri kata ada 5 ekor kan. Di negeri Johor pula bagaimana? Jadi untuk di negeri Johor, bagaimana peraturan yang lazimnya, setiap penyembelihan korban itu mestilah mendapat kelulusan dan juga kebenaran daripada Jabatan Veterina. Dari rekod daripada Veterina, dengan peraturan yang kita buat tahun ini, lebih kurang dalam 3,500 hingga 4,000 ekor sembelihan yang akan disempurnakan. Bermula daripada hari semalam sampailah pada 14 Zulhijjah akan datang, insya-Allah. Okey. Baik Datuk, mungkin kalau Datuk boleh ceritakan kepada kami kan, dan juga semua penonton di Malaysia hari ini secara ringkasnya mungkin bagaimana fadilat korban dan juga kisah Rasulullah yang melaksanakan ibadah korban ni, kalau Datuk boleh kongsikan kepada kami. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ibadah korban ini adalah merupakan satu tuntutan di dalam agama kita kan. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Kemudian di dalam surah Al-Hajj juga Allah SWT telah menyebutkan, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta atau sembelihan korban itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Jadi ini adalah merupakan syariat yang dituntut di dalam Islam, walaupun ia bukanlah merupakan satu kewajipan fardu, tetapi ia adalah merupakan sunat muakkad. Dan kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, baginda sendiri pun berkorban. Beberapa peristiwa ataupun beberapa riwayat telah menyebutkan Rasulullah berkorban antaranya dengan sahabat di Hudaibiyah,
yang mana mereka berkongsi satu ekor unta untuk 7 bahagian. Kemudian Rasulullah SAW sendiri berkorban dengan menyembelih kibas 2 ekor. Kemudian diriwayatkan juga Rasulullah sendiri menyembelih dengan tangan baginda sendiri. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah memanggil anak andanya Siti Fatimah untuk melihat sendiri bagaimana penyembelihan korban itu dilakukan. Dan ini adalah merupakan amalan lazim bagi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menjelang 10 Zulhijjah pada setiap tahun. Jadi kalau kita lihat dari segi hikmahnya, bagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah bersabda, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Korban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih haiwan korban. Kenapa? Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang berserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian semua dengan sebab pahala korban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi inilah antara fadilat kita berkorban sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua sebagai tanda cinta kita kan. Cinta ni mesti dibuktikan. Bagaimana nak buktikan cinta? Iaitulah melalui pengorbanan. Siapa yang bercinta kena berkorban. Jadi kita cinta kepada agama Allah, kita cinta kepada Allah, berkorbanlah untuk Allah. Jadi melalui ibadah korban. Begitu banyak sekali fadilat yang kita perolehi kan daripada ibadah korban ni. Baik Datuk, terakhir sekali secara ringkasnya Datuk, sedikit ucapan hari raya kepada semua. Ya, saya mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Siapa yang ada berpeluang untuk dilebihkan rezeki untuk berkorban, kita masih ada masa lagi kerana besarnya fadilat korban itu. Dan kalau tidak pun, kita sama-sama mengambil iktibar dan juga penghayatan kepada korban untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan, terutama sekali dalam keadaan suasana pandemik 19. Bagaimana yang kita saksikan sebelum daripada ini, ada saudara-saudara kita kan yang keluar daripada rumah memberi bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Ini adalah merupakan satu contoh yang sangat baik untuk kita teladani. Itu juga bukan sahaja manusia tetapi haiwan-haiwan dalam keadaan-keadaan begini mereka juga memerlukan makanan. Maka sama-samalah kita menyantuni sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada COVID-19 yang sedang melanda ini. InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih ucapkan kepada Datuk di atas masa yang diberikan. InsyaAllah lah sama-sama untuk kita menjaga SOP tatkala kita menjalani ibadah haji ini. Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia, kita telah bersama dengan Sahibus Samaha Datuk Yahya Ahmad, Mufti Negeri Johor, bercakap tentang antara SOP-SOP-nya kalau melakukan ibadah korban di Negeri Johor. Betul. Itu perincian bersama Datuk Mufti Negeri Johor tadi. Dan selepas ini kita akan bersama, tadi kita dah war-warkan kepada penonton kita mengenai artis undangan kita ni yang mengeluarkan single terbaru Sengsara. Tapi sebelum kita bersama dengan Kai Bahar, saksikan dulu lagu Sengsara. Puaskah hatimu melukakan seorang yang kau cinta? Tanggung duka tapi ku sembunyikannya. Tangisan diintar, janji yang dimungkiri hingga duka. Di ujungnya masa kau akan tiba. Dalam sengsara kamu kekal, kau di situ, sentuhanmu sangat berpisah. Jauh dari aku, dalam sengsara aku selamat darimu. Tusuk jiwa tinggalkan sisa.
sengsara kamu, kekal kau di situ, sentuhanmu sangat berbisa, jauh dari aku dalam sengsara aku, selamat darimu, tusuk jiwa tinggalkan sisa, hilang selamanya, timbangan neraca di akhir segala, sehalus misteri merungkai jawaban, bersama rangat sengketa semadikan, selagi bernyawa kasih akan berkuasa, dalam sengsara kamu, kekal kau di situ, sentuhanmu sangat berbisa, jauh dari aku dalam sengsara kamu, kekal kau di situ, sentuhanmu sangat berbisa, jauh dari aku dalam sengsara aku, selamat darimu, tusuk jiwa tinggalkan sisa, hilang selamanya. Anda masih lagi bersama kami di Malaysia hari ini bersama saya Marsila dan juga Fazli. Ya, betul. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Kai Bahar lah. Saya percaya ramai peminat kalau tengok kat Facebook tu, mana Kai Bahar kan? Kita tak sabar-sabar. Okey, Assalamualaikum Kai. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Kai. Ada mana tu? KL ke Pergalih? Ada dekat Selangor. Okey, baik. Okey, sekarang Kai mengeluarkan single Sengsara. Mungkin peminat nak tahulah juga kan. Dah lama tak dengar suara Kai, dah lama tak tengok Kai melakukan apa orang kata tu persembahan secara langsung. Jadi Sengsara ni sebenarnya buatangan yang baru, dan apa intipati ataupun maksud Sengsara ni sebenarnya? Okey, first kali Sengsara ni ciptaan daripada John J, Firdaus Rahmat dan juga Omar K. Dan lagu ni dia lagu seram sebenarnya. Lagu OST untuk OST untuk cerita seram. Alright, insya-Allah akan keluar nanti. Jadi lagu ni dia berkisahkan tentang di mana seseorang tu diperlakukan, dilukai yang kata sekian lamanya. Dan ada satu tahap ni dia dapat orang kata kekuatan untuk nak membalas dendam balik macam tu. Oh, maknanya lagu ni lebih kepada balas dendam lah. Dan Sengsara tu nak balas dendam. Betul. Okey, macam kalau pertama kali dengar tak nampak seram pun. Bila dia cakap tu baru. Bila Kai cakap tu, untuk lagu cerita seram apa semua kan. Tapi Kai, mungkin saya dah terbiasa dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Kai Bahar sendiri. Kan? Okey. Untuk lagu Sengsara ini pula, apa antara, yalah kalau kita lihat genrenya macam sama saja seperti mana yang lagu-lagu Kai sebelum ini kan. Tapi yang istimewanya lagu Sengsara ni di mana? Adakah dari segi penghasilan liriknya ke, melodinya ke, atau bagaimana? Okey, lagu Sengsara ni dia memang berbeza dengan lagu yang lain sebab lagu ni lagu seram tau. Jadi bila saya dapat tugas untuk nyanyikan lagu ni, mesti saya akan ada feel nak seramkan lagu ni sebenarnya. Nak bawa mood seram tu. Kita kena betul nak kena ada feel, nak kena feel seorang yang nak balas dendam lah apa semua kan. Jadi benda ni semua saya rasa ya Allah, pressure lah untuk saya. Nak lagi lagu ni pula orang kata dikatakan sangat-sangat last minute dengan semua benda kita kena buat last minute sebelum lockdown. Sehari ke 2 hari sebelum lockdown. Jadi inilah masa yang kita orang ada nak kena siapkan 1 hari tu juga untuk rekod lagu ni. So jadi bagi Kai memang satu kelainan lah, sangat-sangat lain lah, dan orang kata pressure nak siapkan lagu ni. Tapi hasilnya kan best kan. Itulah maksudnya. Alhamdulillah. Dalam setiap penghasilan lagu pastinya ada cabaran, dan cabaran yang Kai lalui menghasilkan lagu tu dalam last minute. Betul. Okey. Ingatkan lepas lagu seram ni kan, ingatkan rekod kat dalam rumah tu. Dah dapat feel apa semua kan. Okey, jadi yalah, kita tahu sekarang ni kan PKP apa semua untuk Pelan Pemulihan Negara untuk fasa 1 khususnya dekat KL ni kan. Jadi Kai pula macam mana dalam masa sama lagu ni pun lagu baru kan. Macam mana untuk nak engagement dengan peminat tu bagaimana?
Okey, jadi macam mana pun walaupun dalam keadaan kita sekarang ni, lagu ni tetap diriliskan dan sudah ada di semua digital streaming platform. Jadi kepada you guys boleh dengarlah kat semua platform di YouTube. Okey. Kai, sebenarnya kan ramai tahu yang nanti-nantikan nak dengar Kai menyanyi secara langsung. Ke Masila nak? Masila Pendawar tadi disuruh Kai nyanyi live. Lagu apa yang nak suruh Kai nyanyi? Lagu Sengsara ke lagu Bayang? Lagu mana? Lagu mana? Sengsara. Dia suka lagu Bayang tapi saya nak dengar lagu Sengsara. Okeylah, dengar lagu nak dengar lah. seram tak pagi ni? Okey, silakan. Nyanyi live ni? Lagu Sengsara. Boleh. Feel seram. Okey. Seram tu. Ke muka saya dah cukup seram. Alright. Okey. Dalam sengsara kamu, kekal kau di situ, sentuhanmu sangat berbisa, jauh dari aku. Dalam sengsara aku, selamat darimu, tusuk jiwa tinggalkan sisa, hilang selamanya. Kalau dengar ni tak jadi nak balas dendam ah. Sengsara dengar pagi Allah. Okey Kai. Mungkin sedikit harapan Kai lah terhadap penerimaan peminat terhadap lagu Sengsara ni. Okey, harapan Kai semoga lagu ni dapat diterima ramai dan sama-sama kita nantikan cerita ni akan keluar insya-Allah dan dalam tunggu. Dan teruskan support karya-karya terbaru daripada saya insya-Allah. Akan ada lagi lepas-lepas ni insya-Allah. Insya-Allah kan. Okey Kai, ucapan kepada peminat-peminat Kai yang dah tak sabar lagi ni. Dah dengarkan Kai, bagilah ucapan kat saya. Okey, silakan ucapan raya. Silakan Kai. Okey, jadi kepada you guys yang sedang menonton Malaysia sekarang ni, first kali Kai just ingatkan jaga diri sebab sekarang ni memang kata kita dalam keadaan yang kata sangat-sangat kata boleh dikata kritikal. Jadi sama-sama jaga diri, jaga kesihatan. Kita doa banyak semoga wabak ni akan cepat-cepat pergi dan kita akan dapat hidup seperti biasa, seperti sebelum ni. Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. InsyaAllah, amin. Kami pun doakanlah semoga Kai stay safe kat sana dan semoga dapat menghasilkan lagu-lagu yang berkualiti untuk pendengaran peminat kami semua ni. Okey, baik. Terima kasih Kai. Selamat Hari Raya. Thank you so much. Ya, stay safe. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Nanti datang rumah kalau boleh. Boleh. Jangan. Kalau boleh, tak boleh sebenarnya. Okey. Assalamualaikum Kai. Stay safe. Okey, thank you so much. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, itu dia. Menggubat kerinduan Kai Bahar ni, dia punya peminat ramai tau. Masihlah. Saya kan kalau misalkan kata Kai Bahar kan, sebelum siaran ni peminat dia dah DM saya. Dah suruh tanya. Tanya soalan-soalan tapi tak sempat nak tanya macam-macam kan. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan vaksin. Tahu tak sebenarnya hari ni saya akan komplitkan 2 dos sebentar lagi. Hari ni. Lepas habis match ni saya akan pergi dekat WTC melengkapkan 2 dos saya. Okey, semoga dipermudahkan urusan Fazli. Okey, bercakap mengenai vaksin, kita ada sesuatu untuk diwar-warkan kepada anda. Ini mengenai Nestle Malaysia yang akan bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19 dan marilah sama-sama kita berganding bahu dan juga membantu sahabat barisan harapan kita demi kebaikan keluarga dan negara yang kita cintai. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo bersama kita hentikan wabak ini. Apa jom kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Kepada anda semua yang mungkin dah daftar aplikasi MySejahtera, kalau boleh tu periksa hari-hari lah kan, untuk mengetahui tarikh janji temu dan juga masanya. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan statistik COVID-19. Kita masih lagi mencatatkan angka yang tinggi. Ini dia seperti paparan yang anda lihat sekarang ini, 12,366 secara keseluruhannya untuk semalam sahaja dan totalnya kita dah pun nak menghampiri 1 juta Masila. 939,899. Dan semalam juga dicatatkan kes kematian sebanyak 93 kematian yang direkodkan semalam. Kalau kita lihat kan, kes semalam saja pertambahan daripada kes kemarin sebanyak
14,394 kes. Banyak tu pertambahan kes-kes yang dicatatkan. Ya. Dan kalau kita melihat pula kepada kadar kes positif COVID-19 di setiap negeri-negeri juga masih lagi mencatatkan angka pertambahan kes yang tinggi. Betul. Dan juga kalau kita boleh lihat kan beberapa ringkasan antara kluster-kluster baru yang turut dikesan semalam, 18 kluster baru dikesan dan 13 daripadanya sahaja kluster daripada tempat kerja. Dan antara pecahan yang lain, kumpulan berisiko tinggi 2, pusat tahanan 1 dan komuniti 2. Tapi apapun kita masih lagi bercakap tentang COVID-19 ini dan cara untuk kita menghentikan kadar keboleh jangkitan adalah dengan suntikan vaksin. Kan? Okey. Dan kalau kita nak bercakap mengenai suntikan vaksin sedikit kalau saya boleh kongsikan sebanyak 4.67 juta rakyat Malaysia telah lengkap 2 dos vaksinasi. Itu satu angka yang kita kira angka yang baik dan berita gembira buat kita. Dan kita nak kongsikan pasal vaksin kepada dekat berita harian turut dipaparkan antara perbandingan Sinovac dan juga Pfizer ni. Kan ada data kita yang rasa macam milih saya nak ambil Pfizer. Saya tak nak ambil Sinovac. Saya tak nak Sinovac kerana mereka orang kata beranggapan bahawa Pfizer itu lebih bagus daripada Sinovac. Tapi tahukah anda bahawa sebenarnya Sinovac dan juga Pfizer keberkesanannya adalah sama. Jadi diharapkan Tan Sri Dr. Nur Hisham juga telah mengingatkan kepada semua agar tidak memilih jenis-jenis vaksin. Terima sahaja apa sahaja vaksin yang diberikan kepada anda, sama ada Sinovac ataupun Pfizer. Kita tidak boleh memilih dikala sekarang ini kita perlu memastikan setiap orang mendapat lengkap 2 dos suntikan vaksinasi. Okey, masih lagi kita nak bercakap berkenaan dengan vaksin. Di Harian Metro turut dipaparkan. Tadi kan kita dah menyentuh berkaitan dengan kita harus melakukan proses vaksinasi. Kalau kita lihat kadar keboleh jangkitan kan untuk mereka yang terjangkiti COVID-19 ini kan ada beberapa fasa kan. Tapi apabila kita dapat menyuntik vaksin ini, ianya mengurangkan untuk pesakit-pesakit yang berada di fasa 4 dan 5. Jadi anda kata kalau kita ni ada vaksin, kalau kita ini terjangkiti, kita ni berada di fasa 1 ataupun 2 sahaja. Jadi ianya sikit sebanyak dapat mengurangkan kadar keboleh jangkitan kita lah. Anda kata kita ni dah lengkap 2 dos vaksin, insya-Allah. Okey, itu dia yang dipaparkan di halaman-halaman utama berita harian dan juga Harian Metro. Jadi ia banyaklah berkisarkan tentang antara SOP berkaitan dengan Eid Adha dan juga suntikan vaksinasi. Okey, sedikitlah recap 10.1 juta yang dah pun melengkapkan dos vaksin. Itu dos yang pertama dan 2 dos 4.7 juta dan secara keseluruhannya 14,772,221 mereka yang telah pun melengkapkan 1 dan juga 2 dos vaksin. Betul. Dan mengenai kita bercakap mengenai vaksinasi dan sebagainya, esok antara yang menarik yang akan kami bawakan kepada anda mengenai calitan COVID-19 sendiri. Ini buatan Malaysia kan yang dikatakan mempunyai tahap keberkesanan yang begitu tinggi sekali. Dan juga kita nak lihat antara mereka yang berada petugas-petugas di Mamal Perubatan yang memeriksa kita punya kit ni lah, positif ke negatif ke, kita nak lihat hasil kerjanya bagaimana. Itu dia yang menarik di Malaysia Hari Ini pada esok hari. Jangan lupa saksikan Malaysia Hari Ini esok jam 8 pagi di TV3. Ya, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.